أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita pada malam ini dapat sama-sama meneruskan pengajian kita, kuliah maghrib kita, iaitu Al-Mukhtasar fi Usulil Fiqh, yang mana telah diterjemahkan oleh Dr. Muhammad Ahmad Adli, yang mana asal kitabnya adalah Al-Wajiz fi Usulil Fiqh yang dikarang oleh Dr. Abdul Karim Zaidan. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita akan sambunglah bacaan kita pada tajuk yang besarnya ialah dalil-dalil syariat. Apakah sumber dalil yang ada dalam agama kita ini yang dijatuhkan daripadanya keluarnya hukum, dikeluarkan hukum daripada sumber dalil tersebut. Maka kita telah baca apa itu dalil sumber yang pertama, iaitu Al-Quran. Kemudiannya kita dah baca sumber dalil yang kedua, iaitu sunnah, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang lebar kita baca. Di sana ada kategori hadis, sama ada hadis itu sahih, dan adalah mutawatir, ahad dan sebagainya. Kemudiannya kita masuk pula ijma', dan selepasnya kita masuk pada tajuk yang menjadi punca ataupun tajuk besar kepada dalil-dalil yang lain, iaitu qiyas. Qiyas ni dia mula menggunakan kaedah yang mana kita menggunakan kemampuan akal untuk menilai dan menjadikan satu kaedah istinbat hukum melalui qiyas. Dan 4 dalil itu antara yang disebut sebagai dalil-dalil yang disepakati. Siapa yang sepakat? Jumhur ulama daripada mazhab kita, iaitu Syafi'i, dan di sana ada Maliki, di sana ada Hanafi, dan juga di sana ada Hambali, yang biasalah, yang biasa yang kita sebut. Walaupun di sana banyak lagi mazhab-mazhab yang lain, tapi itulah, kalau ikut dalam perbahasan usul fiqh, dia bagi 2 madrasah, iaitu madrasah jumhur, iaitu Syafi'i, dan satu lagi madrasah Hanafiyah, iaitu Imam Abu Hanifah. Jadi daripada sumber yang disepakati tadi, di sana ada beberapa sumber yang mana ada perbahasan, sebahagian ulama guna, sebahagian ulama tidak guna. Maka kita telah baca di sana ada istihsan, di sana ada masalih mursalah, di sana ada lagi beberapa dalil-dalil yang lain, sehinggalah kita pada malam ini masuk yang ke-8, iaitu uruf. Uruf. Dia tajuk malam ni dia tak berat. Sebab apa? Sebab banyak sangat hukum hakam yang dibina atas dasar uruf, dengan disebabkan perubahan zaman, perubahan masa. Banyaklah yang menariknya, dan contoh yang dibawa oleh pengarang kita pun banyak. Sehingga kan kalau kita baca kitab asal hak Arab ni,
contoh dia lagi banyak daripada terjemahan ni. Terjemahan ni dia banyak dah buang. Ini kerana terlalu banyak contoh yang diberikan atas dasar uruf. Jadi kalau kita cakap umum berkaitan dengan uruf ini, kita kalau ikut kitab terjemah kita ni muka surat 247. Sekarang ni kita banyak guna kaedah ringkasan lah. Sebab bila mana kita baca yang Arab ni lebih mudah difahami berbanding dengan terjemahan ni, kerana dia berulang-ulang apabila diterjemah. Jadi kita tengok takrifan dia. Uruf adalah kebiasaan yang dilakukan masyarakat dalam kehidupannya, baik berupa perkataan atau juga perbuatan. Mana uruf ni ada dua. Satu perkataan, satu lagi perbuatan. Dan sebenarnya kalau kita buka kitab usul fiqh lain, dia banyak lagi perbahasan dia. Sebab ni kita lebih kepada pengenalan lah usul fiqh tentang uruf. Sebab uruf ni dia termasuk juga melibatkan pakaian. Pakaian. Contohnya uruf para doktor. Apa pakaian dia? Dia pakai baju warna putih je. Tu uruf dia. Uruf pomeng, pakaian baju macam mana? Pak kita ni kalau pomeng tu, yelah baju biasa je. Setengah tepak dia ada baju warna biru, dia panggil baju mekanik. Kalau hok pergi offshore tu, baju sekali dengan seluar sekaligus. Baju dia. Kat bandar ni banyak nak boleh baju gitu. Jadi bahagian baju, cikgu lain, hok bahagian kementerian tertentu ni pakaian dia lain-lain, dia jadi uruf. Uruf. Juga ada hukum dia yang khusus. Jadi kalau kita bincang tentang uruf secara umumnya, perkataan atau perbuatan, bahagian perkataan ada uruf dia, bahagian perbuatan ni pun ada uruf dia, dan benda-benda yang lain pun ada juga kebiasaan yang menjadi amalan masyarakat setempat. Hak tu dari sudut kita cerita hak doktor apa semua ikut pekerjaan dia. Dari sudut tempat pula ada juga pemakaian dia. Contohlah kalau nak bahas panjang bab pemakaian yang disebut sebagai sunnah. Contohnya jubah, serban dan sebagainya. Atas dasar sunnahnya, kerana Nabi berpakaian demikian, kita ikut Nabi, maka dapat pahala. Tapi sekiranya dibahaskan, adakah dengan sebab pakaian tu sendiri, bukan kerana yang lain, ataupun bukan sebab kita nak ikut Nabi dapat pahala, maka dijawab tak ada apa-apa. Mudah kata gitulah. Macam kita lah piyah kita pakai. Piyah kita pakai ni macam-macam pesen. Kalau kita pergi zaman Nabi tu, dia tak ada pesen piyah macam kita ni. Jadi kita pakai juga piyah. Jadi uruf ni dulu tak ada cok atas piyah, ni ada cok atas piyah. Cok pula macam-macam. Siap ada gambar lagi, gambar bangunan masjid. Jadi kita pun bubuh kat kepala. Setengah tu. Tapi piyah bagus dah. Taqiyah. Jadi uruf ni dia satu perbahasan yang menarik lah. Sebab apa? Sebab di sana kita akan lihatlah beberapa contoh yang ada. Kita akan ikutlah buku kita ni, dan kita akan beri contoh-contoh yang dekat dengan kita. Sebab contoh yang ada dalam ni, ia banyak rujuk kepada uruf yang biasa ada kat Arab. Tapi uruf yang biasa kat kita ni banyak juga. Dari sudut pemakaiannya dan sebagainya lah. Jadi uruf dan adah. Ni adat. Satu lagi uruf. Bahasa Arab pun adat juga. Adah ni ad. Ad ni aid. Aid ni maksudnya kita ulang-ulang jadi biasa. Jadi biasa. Macam kita lah nak pergi surau pakai baju Melayu, pakai jubah. Kat kita ni kadang-kadang keliru. Ada tu jubah hak lengan pendek tu lah. Kita kira jubah lah. Buat main Jumaat. Tapi kalau kat Arab tu baju tidur. Baju tidur. Nak tidur, saut baju tu. Orang Arab mari Malaysia tengok, buat pergi Jumaat. Pada Jumaat ni pakai baju molek. Dia bawa pakai baju tidur. Itulah. Tapi dia tak pelik lah, sebab kat Malaysia ni banyak lagi hak pelik urus kita.
Orang lelaki pakai skirt. Tak, saping tu orang lelaki pakai skirt lah. Kat Arab tak ada. Jadi kalau kita bincang uruf ni macam-macam. Termasuklah ni lah, kalau kita nak cerita sikit lah sebelum masuk ke ni. Contohnya bila kita salang ni, orang Melayu ni kan biasalah kita bokok kan. Bokok sikit macam rokok tu kan. Tak, kita cium tangan. Jadi ada jumpa setengah syekh tu, dia buat keluar terus ayat. Tidak boleh rokok selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang Melayu ni, jelah banyakkan hak salah cium tangan ni juru belaka dengar Allah. Lama ni aku rokok ke manusia. Mari hak faham usul fiqh dia khabar ni uruf dia. Uruf adat dia. Tapi kadar rokok dia tu tak sama. Kadar kita cium tangan orang tu tak sama macam kadar rokok semayang. Ada beza lah kalau perasan lah. Jadi dia ada perbahasan dia. Siapakah mereka ada hak jenis pakar usul fiqh ni, syekh ni, dia salang kita pun buat gitu juga. Sebab dia faham kita punya uruf itu. Tapi sama dia tak lah. Setelah kita jumpa orang yang soleh, kita cium dahi dia. Tak? Cium dahi dia dan sebagainya, itu amalan. Kita hadap biasa ni rasa pelik warna ni. Tak? Jadi banyak lagi lah. Banyak sangat perkara menarik bila cerita tentang uruf. Dan uruf ni ada yang dipakar seluruhnya. Mana-mana tempat pun dia boleh pakar. Ada setengah tu tempat tu je khusus. Tempat lain tak boleh buat. Dia boleh jadi fitnah pula dan sebagainya. Jadi uruf dan adat dalam kitab fiqh ni disebut di sisi ulama fuqaha ni benda sama. Tapi di sana ada sebenarnya pandangan khabar uruf dan adat ni benda yang berbeza. Sebab dia beza antaranya adat yang melibatkan perbuatan setempat. Uruf ni dia boleh jadi melibatkan alam pekerjaan tadi. Pekerjaan. Ataupun majlis. Tak? Disebabkan majlis-majlis. Tak? Majlis agama kita pakai baju Melayu. Dengan skirt pula saping. Tak? Kalau majlis biasa-biasa kita pakai baju biasa dan sebagainya. Iaitu tu dipanggil uruf. Ada yang membezakan, ada tidak. Tapi di sini kita nak bincang, adakah uruf yang kita sebut tadi jadi hukum ke tidak? Di sini disebut seperti mana yang dijelaskan dalam definisi, uruf terkadang berupa perkataan atau perbuatan dan juga boleh bersifat umum atau khusus. Dengan seluruh jenis ini, uruf terkadang boleh benar dan boleh rosak atau batil. Jadi uruf dia ada uruf sahih dan uruf fasik. Uruf sahih ni selari dengan syarak. Uruf fasik ni dia bercanggah dengan syarak ataupun boleh mendatangkan mudarat atau boleh menghalang manfaat. Kalau kita ingat kita baca masalih mursalah itu lebih kurang sebenarnya. Cumanya disebut sebagai uruf. Uruf ni dia bertindak dengan dalil satu lagi, ijma'. Sebab apa ijma'? Ijma' ni semua orang beriman, ulama' satu masa tu setuju belaka pada hukum tersebut. Maka disebut sebagai ijma'. Dan ijma' tu berlaku pada zaman sahabat lah. Lepas pada tu ulama' berselerak, jadi susah nak berlaku ijma'. Tapi bila dah jadi kebiasaan tu, dia jadi uruf, maka ambil hukum uruf pula. Uruf, kebiasaan. Sebab tu bila orang tanyalah, ini untuk kefahaman lah. Kefahaman. Contohnya berkaitan dengan kunut. Kunut. Kat kita ni memang kira mazhab Syafi'i memang baca kunut. Tapi di Madinah mereka tidak baca kunut. Antara dalilnya ialah masyarakat setempat itu daripada dulu sampai sekarang tidak baca kunut. Jadi perbuatan tu dah jadi uruf, dah jadi ijma', dah jadi maknanya kita sebut perbuatan para sahabat yang disandarkan padanya sampai sekarang. Jadi dia jadi hujah yang kuat. Tapi kalau dulu saya ingat kalau kita tanah Arab tak ada tempat baca kunut, rupanya ada. Ada tempat kalau kat Jordan tu dia ada satu daerah nama dia Zarqa. Zarqa tu kebanyakannya Syafi'i lah. Dia kalau kat Jordan ni saja ceritalah. Dia uruf dia kawasan bandar macam kita lah. Belah Kuala Lumpur ada hak tak pakai tudung apa kan. Ada kawasan kampung, ada hak ulu, ada hak jenis jahil sikit, minum arak dan sebagainya, judi. Tapi ada satu tempat ni nama dia Zarqa. Zarqa tu antara kawasan yang ada yang disebut sebagai berlakunya peristiwa Ashabul Kahfi.
Situ uruf dia uruf memang bi'ah, suasana Islam. Maksudnya orang puan dia pakai tutup habis. Kalau ada orang puan tak pakai tudung, pergi situ dia tak selesa. Sebab situ uruf baik sangat situ. Jadi itulah berbeza-bezanya keadaan tersebut. Dan situ disebut mereka ni kebanyakan pegang mazhab Syafi'i. Ada hak baca kunut dan sebagainya. Jadi itulah bila kita gaul dengan masyarakat baru kita tahu. Kalau kita duduk sana tak gaul, kita tak tahu. Jadi uruf ni satu tajuk yang menarik, yang mudah untuk kita faham. Sini dia bincang pula apa itu uruf dari sudut perbuatan, iaitu beragam perbuatan yang biasa dilakukan manusia seperti jual beli tanpa ijab kabul. Jual beli tanpa ijab kabul. Ini contoh. Dia panggil bai' bitta'ati. Bai' bitta'ati ni unjuk mengunjuk. Dia asal hukum jual beli ni kena ijab kabul. Macam kita akad nikah lah. Nak akad nikah wajib ada ijab kabul. Sebab apa? Nak biar ada jazam. Lafaz tu jazam, maknanya memang betul-betul kita serah. Tak, anak kita sebagai wali kita serah kepada orang yang kita percaya dengan mahar yang telah dinyatakan. Rupanya akad ni asalnya semua kena ada ijab kabul. Dia syarat wajib kena ada ijab kabul. Mari kat kita ni unjuk-unjuk je. Tak sebut pun aku jual, aku beli. Tak. Dia boleh jadi siapa yang ijab, siapa kabul tu, kalau ikut hukum fiqh Syafi'i ni, hak ijab tu yang beli, hak kabul tu yang terima. Tapi kalau Hanafi, siapa yang sebut dulu dia boleh jadi ijab dan kabul, tak ada masalah siapa yang sebut. Tapi kat kita ni olah-olah je. Maksudnya beri bitih, ambil barang, selesai beli. Jadi hukum asalnya wajib ada ijab kabul, tapi disebabkan uruf tadi, Allah ujuk mengunjuk tu dah dikira sebagai ijab dan kabul, maka hukum ijab kabul tu dia ambil atas dasar unjuk mengunjuk tadi. Dia pergi pula perbahasan beli kat mesin. Beli kat mesin tu tak ada orang ujuk tu. Macam mana hukum dia? Boleh tak kita beli dengan bukan manusia? Boleh tak? Jawapan dia. Tu uruf ni. Jadi situ dia dah wakilkan ke mesin. Mesin tu perantaraan. Jadi kita boleh beli. Timbul pula beli waktu Jumaat dengan mesin. Macam-macam lah. Zaman learning berkembang majunya ni jadi company kita. Sebenarnya tak pening. Hak peningnya ada mufti, ulama-ulama je. Kita pakai ikut je. Tak. Pening sebab apa? Kena belek hadis suti-suti, belek ayat Quran suti-suti, nak cari sumber dalil. Dan akhir sekali jumpa banyaknya hak jenis tidak bercanggah dengan syarak yang menjamin maslahah dan menghalang mudarat ataupun perkara-perkara yang atas dasar maslahah tadi diterima sebagai uruf, dan uruf disebut uruf yang sahih. Panjang sikit tajuk ni kalau nak kira ni, banyak contoh yang diberi. Membahagi mahar kepada mahar yang disegerakan dan pembayaran yang ditunda. Ini sebenarnya dirujuk kepada uruf setepat. Maksudnya ada mahar yang bayar dulu masa akad tu, dan sebahagiannya ditangguh pula selepas tahun ke. Dia ada buat gitu. Setengah uruf. Maksudnya mahar tu secara hutang lah contoh. Hak tunai RM10 dan hutang RM10,000. Boleh jadi. Tak ada masalah. Tapi yang penting lafaz tu jelas. Uruf, okey, sini diberi contoh yang lain. Masuk kamar mandi umum tanpa penentuan waktu dan air saat berada di dalamnya, dan yang lainnya. Ni sebut masuk bilik air lah. Kita pergi tempat bilik air bayar hammam. Ya tak ada hak masa dak. Jadi kita guna air banyak ke sikit ke, urus ke apa, bayar sama je. Bayar sama je. Tinggal lagi kita lah, kalau kita orang beriman, kita tak membazirlah air tu dan sebagainya. Ni gerang sebab bayar mahal tanah awang tu, buka air bercelubu. Sebab apa aku bayar mahal? Tu dah kira tasarruf. Apa ni? Bukan tasarruf. Tasrif, bukan tasrif. Maknanya ta'assuf, melampau ataupun berlebihan pada perkara yang diharuskan.
Jadi contoh dalam kitab ni banyak lagi. Contoh banyak lagi. Istisna awani al-baitiyah wal ahdiyah. Maknanya kita buat perabot dalam rumah. Tak? Perabot maknanya kabinet lah, kabinet. Dia barang ni, dia kalau kita faham hukum fiqh ni, banyak benda kita akan rasa nak kena check balik. Boleh tak kita beli barang tak ada? Jawapan dia tak boleh, haram. Dah kalau kita tepah kabinet tu ada kita ada, dia kena buat dulu. Pitih bayar dah. Tak? Hak itulah jadi perbahasan dia, tapi sini sebab uruf dibenarkan. Ni banyak lagi contoh-contoh yang lain. Ni baru uruf bersifat perbuatan. Sedangkan uruf bersifat perkataan adalah beragam bentuk lafaz yang biasa diungkapkan oleh manusia dan mereka memahaminya dengan makna tertentu, bukan makna dari lafaz-lafaz tersebut, seperti kebiasaannya mereka yang menunggukan lafaz walad untuk mengungkap anak lelaki bukan anak perempuan. Perbuatan lahmun, daging untuk selain ikan. Ni banyak lagi contoh ni. Tadilah ayyuhal walad. Waladun ni maksud dia anak. Tak, tapi dia gunakan khusus untuk anak lelaki. Walad. Jadi lagi banyak lafaz yang mana masuk anak tapi khusus untuk lelaki. Itu perkataan bahasa Arab lah. Kita ke awang lah. Awang awang tu memang lelaki lah. Tak? Mek, orang dulu mek dengan awang ni ada anak emah lah. Tak? Learning tak dah. Awang ke mek ke sama je. Kalau dulu anak ada 5 orang, seorang je panggil awang. Tak? Seorang panggil mek bunga lah orang dulu. Jadi itu dia panggil lafaz. Lepas tu sini diberi contoh lahmun, daging. Kita bila sebut daging, kita terlintas tak dalam kepala kita isi ikan. Tak? Sepatutnya apa saja isi yang ada dalam binatang tu daging lah. Kita tak sebut daging ikan tak? Kita tak sebut. Sebab daging tu khusus untuk daging. Kita pula bila sebut daging, kita terlintas daging lembu. Kalau kat Arab tu bila kita sebut daging, dia daging kambing. Daging kambing. Kalau nak sebut daging lembu tu kena order khusus lah. Order khusus. Kat kita sebut daging, tinggal daging ipok ke daging tempatang. Kambing baru kita sebut kambing. Daging kambing ke daging lembu. Mana perkataan daging tu tak guna pada ikan. Sedangkan isi ikan tu daging juga. Tu uruf dari sudut perkataan. Jadi kat Arab pun sama je. Ya, daging tu, laham tu dia tak sebut untuk isi ketang ke isi ikan ke, sama kok. Ni perkataan dabbah. Dabbah ni haiwan yang melata. Tapi biasanya disebut untuk yang berkaki 4 dan bukan untuk manusia. Dah berkaki 2 dikira dabbah dah. Kadang tu dia tak guna pun untuk binatang buas, dabbah. Dia guna untuk binatang ternakan sahaja yang mana manusia boleh makan, dabbah. Ini dari sudut uruf. Sebab apa kita perlu tahu uruf ni, barulah dia boleh kita bincang nak sandarkan hukum pada dia. Dia sebab contohlah kalau kita bersumpah, aku bersumpah tak boleh makan daging dengan nama Allah sekian. Sumpah tadi terlaksana tak? Jawapan dia terlaksana. Tak, terlaksana. Lepas tu dia pun makan daging ikan. Daging ikan, isi ikan. Dia langgar tak sumpah. Wujud huruf daging tu hanya daging lembu, bukan daging kambing sebagai contoh. Maka hanya terpakai sumpah tadi pada daging lembu sahaja. Ikan je boleh makan banyak-banyak. Jadi sumpah tu dia akan merujuk kepada uruf. Termasuklah lafaz tolak dan sebagainya. Tolak dia ada yang jelas, yang soreh, yang tak jelas. Tu semua dia akan merujuk kepada uruf. Contoh setengah tepat lafaz talak 3 sekaligus ni dia kira satu talak. Dan setengah tepat dan Malaysia setengah jabat negeri khabar 3 lafaz tu adalah talak 3 dalam satu masa. Kalau kat kita ni tak silapnya 3 lafaz satu masa tu dikira satu. Sebab dia tengok pada uruf. Sebab orang dalam keadaan marah ni dia akan sebut perkataan yang paling dia perhatikan. Tak? Jadi dia pun sebut 3 lalu.
Jadi kat tu hakim akan nilai dan akan jatuhkan satu talak dengan adalah kaedah dia. Tujuan dia nak jaga maslahah hubungan suami isteri. Ni ada lagi contoh-contoh yang lain, tapi kita kalau boleh kita fahamlah tajuk ni supaya kita tengok bagaimana berkaitan uruf ni. Uruf ni ada dua jenis, bersifat perkataan dan perbuatan bersifat umum dan juga tersebar seluruh negeri Islam. Dilakukan oleh semua orang di negeri Islam, sedangkan uruf yang bersifat khusus hanya tersebar di satu daerah sahaja atau beberapa kalangan tertentu. Jadi ada hak umum dan juga khusus. Dan ada yang berbentuk uruf perbuatan khusus di Iraq. Ni bagi contoh yang berlaku di Iraq. Mahar kepada mahar yang disegerakan dibahagi. Mahar ada segera, ada hak tangguh, mana hutang. Dari sudut perkataan umum, lafaz dabah, contoh yang tadi kita sebutlah, berkaki empat. Kebiasaannya mereka menggunakan lafaz talak untuk menghilangkan ikatan perkahwinan. Ada juga yang menggunakan lafaz talak, ada yang gunakan lafaz yang lain untuk menghilangkan ikatan perkahwinan. Jadi itu semua akan merujuk kepada uruf. Dan antara contoh uruf perkataan yang khusus adalah lafaz-lafaz diistilahkan para ilmuwan atau pelaku industri, di mana mereka maksudnya hanya makna istilahnya, bukan makna bahasanya. Ni uruf dari sudut ni lah contoh. Dia ada uruf agama. Contohlah solat. Solat ni satu lafaz yang dari sudut bahasanya maksud dia berdoa. Tapi bila kita lihat dari sudut uruf agama, maksud dia satu perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan berakhir dengan salam. Nah, itu adalah solat. Sebab di sana dalam Quran ada satu lafaz yang bermaksud doa. Nah. Jadi itu dia panggil uruf syarak. Banyak lagi perkataan-perkataan lain yang ada dalam agama kita yang asalnya maksud lain, tapi uruf agama menyebut makna yang lain. Zakat menyucikan, tapi dia adalah satu ibadah zakat yang wajib kita tunaikan apabila cukup nisab dan juga haul. Kemudian dibincang pula uruf yang sahih dengan uruf yang fasik, uruf yang benar dan uruf yang rosak. Uruf yang benar adalah tidak bertentangan dengan nasyarak, tidak menghilangkan maslahah mu'tabarah, serta tidak mendatangkan kerasakan yang pasti. Contohnya kebiasaan di mana seorang lelaki mempersembahkan pakaian atau yang lainnya kepada perempuan yang dilamarnya, dan ini dianggap sebagai hadiah, bukan termasuk mahar. Ini perbahasan. Perbahasan contoh, kita beri hadiah ketika merisik kita beri hadiah. Apa hukum hadiah tu? Kalau hukum hadiah tu adalah sebahagian daripada mahar, kalau dia tak jadi, putus tunang, dia kena pulangkan balik. Tapi kalau bukan sebahagian daripada mahar, kalau tak jadi, tak payah pulang sebab dia kira hadiah, terima lah. Tu perbahasan dia. Jadi sinilah dia merujuk kepada uruf. Contohnya, ni ada contoh lagi. Kebiasaannya saat akad nikah dengan mengundang kaum muslimin dan memberikan makanan kepada mereka dan yang lainnya. Ni. Akad nikah di sebelah puang. Memberikan makan kepada yang lainnya di sebelah mengundang. Ni sebelah laki lah, mengundang kaum muslimin. Sebab sepatutnya kalau jamu tu akad nikah jamu. Tapi setengah tu dia akad nikah jamu dah. Tak jamu pula, jamu sekali lagi. Sebelah laki, sebelah puang. Lepas tu ada resepsi pula. Ini package dia pak learning. Kalau urus learning. Sama ada fasik tak fasik tu kita tengok dari sudut pelaksanaan dia. Masa tunang jamu, masa akad nikah jamu, sebelah puang jamu, sebelah laki jamu, lepas tu ada majlis resepsi pula. Tu saya dah erti lah. Kalau tak ikut syarak, maka hukum dia haram. Uruf yang rasak, yang batil adalah yang bertentangan dengan nasyarak, mendatangkan bahaya atau menolak maslahah. Seperti menggunakan akad-akad batil, iaitu pinjaman dengan riba dari bank-bank ataupun perorangan, lumba pacuan kuda dan yang lain. Lumba ni mana judi kuda itulah dan lain-lain. Judi kuda ni bukan learning, ada lama dah.
Tak, kalender Cina tu ada umur. Lumba kuda. Masa kecil-kecil tu saya tengok umur kat kalender Cina. Apa ada gambar kuda, apa ada gambar kuda. Bila besar baru tahu. Oh, rupanya ada tarikh-tarikh khusus untuk dia pergi judi, teka hak mana nombor hak menang. Seterusnya hujjiyatu uruf. Tak, hujjiyatul uruf. Maksudnya sejauh mana hujjah uruf ni boleh guna pakai. Jadi para ulama menjadikan uruf sebahagian dari dasar-dasar penyimpulan hukum, maknanya sumber hukum lah. Di antara perkataan mereka yang menunjukkan keabsahan uruf adalah adat yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Sesuatu yang dikenal di antara masyarakat itu seperti menjadi syarat di kalangan mereka. Maksudnya benda yang dah biasa jadi syarat di kalangan mereka ni, yang uruf ni walaupun tak sebut dia berjatuh hukum juga. Sebagian ulama berdalilkan dengan satu ayat. Ini ayat Al-Quran daripada surah Al-A'raf. Khuzil afwa wa'mur bil 'urf. Khuzil afwa wa'mur bil 'urfi. Maksud dia, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang yang mengerjakan yang ma'ruf. Kita terjemah mengerjakan yang ma'ruf bil 'urfi, dengan uruf. Uruf di sini ialah uruf yang baik. Dalil tersebut adalah lemah. Ini pandangan ulama lah, kerana uruf dalam ayat adalah sesuatu yang baik dan dikenal kebaikan dia. Dengan begitu, hal yang demikian adalah setiap apa yang diperintahkan syariat dan wajih hukumnya. Wajih hukumnya. Nak tengok Arab ni. Maknanya sini ada dalil yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ra'ahul muslimun hasanan fahuwa indallah hasanun. Apa yang dipandang kaum muslimin baik, maka hal itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni hadis mauquf pada Ibnu Mas'ud. Jadi hadis mauquf ni dia adalah kategori dia. Ada yang meletakkan hadis ni sahih, ada yang meletakkan hadis ni tidak sahih. Tapi dia mauquf pada sahabat. Adalah dia jadi asar sahabat. Jadi disebut di sini apa yang baik di sisi muslimin, dipandang kaum muslimin, maka itu baik di sisi Allah. Ini sebenarnya dianggap juga sebahagian daripada dalil kepada ijma'. Mana kalau orang Islam semua khabar benda tu baik, maka dikira baiklah, dan baik juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab mustahil dari sudut dalil aklinya, mustahil orang muslim ini sepakat pada perkara yang buruk. Nah, kita yang memang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bila kumpul ramai-ramai tiba-tiba setuju pada perkara yang bercanggah dengan akal yang baik. Dia sebenarnya ada juga yang menggunakan hujah ini kalulah macam LGBT lah. Dia menyatakan boleh kahwin sama jenis. Sebab ramai semua sokong dia belaka hak manusia. Cek balik rupanya kebanyakannya ada masalah mental lah, masalah mental. Tak boleh terima dia ni lahir sebagai lelaki dan sebagainya. Itu adalah perbahasan ni. Jadi uruf di situ ada uruf yang diiktiraf oleh syarak dan uruf yang tidak diiktiraf. Jadi sini dia bincang apa dalil boleh digunakan uruf. Sini kita pergi kepada dalil lah. Yang pertama ni pada penggal yang terakhir lah, pada Musad 249 ni. Pertama, kita mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan dan melindungi seluruh kebiasaan bangsa Arab yang benar, di antaranya bentuk perniagaan yang berlaku pada mereka seperti mudarabah, jual beli, sewa menyewa yang jauh dari kerosakan. Jadi amalan mudarabah ni pelaburan. Seorang beri duit, seorang buat kerja. Hasil niaga bagi dua. Tu konsep pelaburan. Jadi benda ni ada dah zaman jahiliah. Dan Islam mengiktiraf perkara tersebut kerana zaman jahiliah terjadi uruf. Jual beli tersebut boleh digunakan. Ada banyak lagi lah sewa menyewa dan sebagainya. Ada pun uruf yang batil. Sebaliknya kita memahami bahawa Allah tidak melindunginya, justru menafikannya. Seperti hukum anak akak dia at-tabanni. Hukum anak akak.
Dia hukum anak akak zaman jahiliah ni serupa dengan anak sendiri. Dia buat hukum, maknanya boleh mewarisi dan sebagainya. Tapi ada beberapa dalil dan juga ayat Al-Quran lah menegur khusus diturun kepada Nabi, maknanya walaupun ada anak angkat tapi hukum dia tetap tak sama. Okey, kita pergi yang kedua. Dalil yang kedua, pada hakikatnya uruf kembali kepada salah satu dalil syariat yang diakui dan diperhitungkan. Contohnya seperti ijma', masalah mursalah dan sadu zara'i. Ini kita bincang dah sebelum. Dan antara yang uruf yang kembali kepada ijma' adalah masuk kamar mandi. Tadilah. Di mana pada zaman Nabi pun ada dah hammam tu. Hammam tu bilik air, bilik mandi lah. Saya tak pastilah. Rasa kalau ada bayang, dia memang bilik mandi awam. Bilik mandi awam. Masuk bayar, nak beli sabun ke apa ke dalam tu, ada air panas, ada air biasa, ramai-ramai mandi dalam tu. Kalau dulu kat Syria ada lagi. Tapi bila berlaku perang ni tak tahulah. Saidan lah pergi masuk sekali dua. Dia laki-laki lah. Pak puan tak tahulah, rasa macam tak ada kat Syria tu, ada hak laki saja je. Di antara uruf, ni masuk uruf di mana kebiasaannya benar berlaku padanya tanpa ada peingkaran, dengan begitu maka termasuk daripada bahagian ijma'. Dan ijma' sendiri adalah dalil yang diperhitungkan. Maknanya uruf dengan ijma' ni dalam bab tu sama je. Ada yang menggunakan dalil uruf, ada yang menggunakan ijma' pada isu bilik mandi tadi. Ada uruf yang kembali kepada masalah mursalah, memiliki kuasa atas jiwa, artinya memperhatikan dan melihat termasuk upaya yang memudahkan mereka dan menjauhkan kesulitan dari mereka selama uruf tersebut benar, bukan batil. Ni umum lah, umum. Jelas bahawa memisahkan mereka dari kebiasaan atau uruf adalah suatu kesulitan, dan kesulitan itu dijauhkan kerana termasuk bahagian dari kerosakan. Ni diguna dalil akli lah. Dan uruf ni biasanya untuk memudahkan. Contohnya, contoh kalau ni contoh umum je gitu. Contohnya tak jual beli tadi, bita'ati, unjuk mengunjuk. Dan uruf ni memang jadi memudahkanlah. Maknanya Allah je, tak payahlah nak cakap ke dan sebagainya. Lagi zaman Covid ni nak kena tutup mulut lah ke. Tak. Allah je tangan. Kalaulah kita tak benarkan dengan uruf tadi, maka dia jadi menyusahkan, semua kena cakap. Tak. Semua kena cakap. Aku jual, aku beli, aku jual. Kita beli sekali dah, apalah hak jaga kat kaunter tu. Aku jual, aku jual, aku jual. Habis. Dah kali pasang rekod. Aku jual, aku jual. Jadi dengan sebab itu adanya uruf ni maknanya menggunakan hukum berdasarkan uruf ini, maka memudahkan urusan. Jadi memudahkan urusan ni benda yang disarankan oleh syarak. Dan sekiranya tu benda tu jadi sulit, jadi payah, benda tu juga ditegah oleh syarak. Gitulah yang nak sebut pada perenggang ini. Ketiga, para ulama fiqh menjadikan uruf sebagai hujah di sepanjang masa, bahkan mereka menjadikan sebagai acuan dalam ijtihad mereka kerana pengamalan mereka terhadap uruf sama seperti posisi ijma' sukuti. Ijma' as-sukuti. Dia sebenarnya masa kita baca ijma' dulu, kita hanya setuh jenis-jenis ijma' secara umum je. Dia ada ijma' as-sukuti ni, maksudnya sukut ni senyap. Ijma' senyap, maksudnya saya sebut hukum ni, orang lain semua senyap je, doyak bersetuju ataupun menolak. Jadi secara automatik dia dikira disepakati semua, walaupun semua doyak setuju. Dia panggil diam itu tanda setuju. Mudah gitulah. Itu dia panggil ijma' sukuti. Sebab boleh jadi pada satu zaman tu hukum dikeluarkan dan ulama' banyak ada satu tempat tu. Dan masing-masing ni tahu hukum tu tapi tak menyatakan setuju. Jadi dia dikira sebagai setuju. Kalau dia tak setuju, dia kena jawab, khabar saya tak setuju dengan hukum tersebut. Jadi adalah pendapat yang menyatakan tak setuju, maka jelaslah dia tak setuju. Tapi kalau sukuti ni, senyap itu adalah tanda setuju. Dan sebenarnya hukum
tanya anak kait dengan merisik kahwin ni lah. Kat kita ni terima pakar kalau dululah senyap tanda setuju. Tanya anak kita hak puang, setuju tak dengan calon ni, senyap malu-malu okey setuju lah. Zaman ni tak dah. Malam ni kena WhatsApp tanya molek apa semua. Sebab dia boleh jadi jatuh hukum kat situ, uruf juga situ. Sini dia pergi kepada syarat-syarat uruf diakui untuk menetapkan hukum. Di syarat-syarat ni banyaklah. Syarat-syarat ni banyak. Saya ingat nak sambung pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Jadi untuk contoh huruf ni saya adalah beberapa silingannya. Dia sebenarnya dia bukan mudah. Maknanya dengan sebab kebiasaan tu jatuh hukum lalu tak. Dia tetap dia ada dawabit dia. Sebab tu dia tak syarat. Dawabit ni. Sebab tu ulama ni nak mengeluarkan dia istilah dia istinbat hukum. Dia bukan maksudnya dia yang buat hukum tu, dia hanya mengeluarkan hukum yang ada dalam hadis, yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam perbahasan-perbahasan, termasuklah merujuk kepada uruf. Dan uruf ini suatu yang menjadi kebiasaan. Ada padanya hak baik, ada padanya yang fasad, yang fasik, yang rosak. Jadi kerja ulama ni dia bezakan dua tu. Contoh yang terdekat lah, contoh yang terdekat. Tak. Ada yang kalau silap malam ni ke malam esok sepu. Tak. Malam esok kan? Malam esok sepu. Jadi amalan kat kita ni menyambut malam sepu. Sini kalau dulu ialah sensitif learning kita boleh sebut lah. Dari sudut dalil apa semua tu umumnya memang ada disebut. Di sana ada dalil juga yang menyebut bahawa dalam hadis riwayat An-Nasa'i yang disebut juga hadis hasan sahih tak silapnya lah. Ada matan hadis tu saya baru baca baru ni. Jadi nak sebutnya kelebihan puasa di Syaban ni ada, dan disebut secara umum akan diangkat amalan, dan amalan yang diangkat ketika itu yang paling baiknya ketika dia berpuasa. Jadi ketika berbuka itulah. Jadi dia ambil lah waktu maghrib tu dibacanya Yasin kat kita. Nak biar diangkat ketika itu dengan keadaan baca Yasin dengan keadaan baik. Sini kalau kita jadikan wajib baca itu jadi salah ha. Tapi kalau baca Yasin dengan sebab kita nak isi amalan kita dengan keadaan yang baik, dan sebenarnya tak sebut pun 15 Syaban dia angkat amalan tu. Boleh jadi setiap hari kalau ikut hadis yang lain sebut setiap hari waktu asar. Boleh jadi pertengahan bulan ke akhir bulan ke, wallahu alam, tak sebut dalam hadis. Tapi kenapa pak kita ni jadi amalan sambut sepu? Jadi sebahagian ulama'nya menyatakan dia ulama' buat ni dia banyakkan dia ada sebab lah. Walaupun di sana kalau nak cari dalil direct tu tak jumpa. Antaranya nak beri peringatan kepada masyarakat tu bahawa kita nak sambut dah Ramadan, biar rasa suasana tu. Yang kedua nak beri peringatan kepada hak orang puang, hak qada puasa ni. Tak. Jadi mereka ni ada waktu cuti 8 hari biasanya, 8 ke 10 hari ke. Jadi dah lah kerjanya. Tak perlu dah nak bayar fidyah. Hak cuti beranak tu panjanglah sikit. Tapi nak ayatnya jadi peringatan. Jadi ada suasana nak sambut bulan Ramadan tu, dan perkara tu baik dari sudut syarak. Tapi kalau dijadikan amalan khusus, baca Yasin yang pertama untuk panjang umur, baca Yasin yang kedua untuk buah rezeki, baca Yasin yang ni kalau kita wajibkan maka dia kira bertembung dah lah. Bertembung. Jadi itu dipanggil uruf yang bertembung. Tapi kalau tak wajib baca atas kita nak buat program, kali ni kita baca Yasin sekali, lepas tu kita doa lah ramai-ramai supaya amalan tu tak apa. Tu tak apa. Kat negeri kita ni pun kebanyakannya termasuk masjid daerah pun buat je sambutan nisfu Syaban ni, tapi dengan cara yang betul lah supaya kita ni dapat buat persediaan Ramadan dan sebagainya. Jadi itulah sikit sebanyak dengan tajuk kita uruf ini, mudah-mudahan kita dapat pengajaran lah kebaikan dan sebagainya. Wallahu alam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Muhammad Jamil.